السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail. Risalah yang pertama kita membahaskan berkaitan dengan sifat bagi Rasul. Kita baru Muqaddimah Siddiq. Muqaddimah Siddiq. Kalau Rumi, kalau Jawi muka surat 6. Kalau Rumi 10. 10. Jawi 6. Yang mana kita memang sedia maklum daripada kecil kita belajar sifat-sifat Nabi dan Rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq tu cakap benar lah. Amanah tu pun dah jadi bahasa Melayu juga kan, amanah. Tabligh menyampaikan, fatanah cerdik. Dan sentiasa kita ulang, kita memang dah hafal. Tapi kadang-kadang yang kita hafal tu sekadar hafal, kita nak tu kefahaman dia tu, kefahaman maksud tu. Jadi takkanlah kita perlu faham lagi Nabi tu siddiq. Siddiq maksudnya bercakap benar. Cakap benar perlu dibahas panjang-panjang lagi ke apa cakap benar tu? Tak cakap tipu lah cakap benar tu. Buat apa nak bahas-bahas lagi? Tidak. Kadang-kadang kita kena perlu bahas lagi. Sebab kadang-kadang kita sangka kita faham dah maksud siddiq yang ataupun bercakap benar yang ada dekat Nabi. Yang bercakap benar yang ada dekat kita memang kita tak ada masalah. Kita tahulah cara-caranya. Bercakap benar yang ada dekat Nabi berbeza dengan cakap benar yang ada dekat kita. Jadi kerana tu kita kena bincang juga. Agak panjang perbahasannya. Sekadar kita faham bercakap benar macam mana kita cakap benar, macam itulah Nabi cakap benar. Tak sempurna lagi pemahaman kita tentang sifat Rasul. Tak sempurna lagi. Jadi oleh sebab tu kita kena tahu maksud siddiq ataupun berkata benar, bercakap benar ni macam mana bagi Nabi. Yang apa perbezaan dengan cakap benar kita? Tak sama. Kita dengan Rasul tak sama. Sama dari segi istilah. Dari segi istilah. Nabi manusia, orang. Kita manusia. Sama kan? Sama istilah aja. Tapi manusianya Nabi tak sama kan? Sama ke? Dari segi nama samalah. Orang-orang. Manusia-manusia. Tapi sebenarnya sama tak? Tak, nama je sama. Apa bukti tak sama? Pada satu malam, Sayyidatina Aisyah tengah jahit baju. Jahit, mengait. Dia pakai pelita. Dulu pakai pelita kan. Kemudian terjatuh jarum. Terjatuh jarum. Lepas tu pelita terpadam, terjatuh jarum. Nak cari ni, tak jumpa. Nak cari, tak jumpa jarum tu. Gelap kan? Gelap. Nabi pun masuk. Nabi dekat luar. Baru balik. Masuk. Bercahaya. Nampak apa jarum tadi. Kita gelak gelita juga kalau kita kata manusia. Kata Nabi manusia, bukan manusia biasa, bukan. Ada kita punya kekurangan. Nabi perfect, sempurna. Dan kita kata Nabi tu manusia,
Sekadar perkataan je. Nak bagi tahu manusia tu kita yang ada tangan macam ni. Macam tu. Kekuatan kita kuatlah, orang paling kuat sekali. Rasul kali 70. Itu pun dah tak sama. Kata manusia. Manusia mana boleh kali 70. Kita ni yang kuat, yang kita yang paling kuat kali 70. 70 orang yang paling kuat. Waktu tu. Itu zaman kita rasa kita dah rasa ush. Zaman Nabi lagi kuat waktu tu kali 70. Kata manusia, kalau kali 70 punya kekuatan, itu bukan manusia lah tu. 70 horsepower lebih. Jadi kata manusia, nama je sama, tapi sebenarnya lain. Sama juga dalam bab-bab lain. Sama juga dalam bab-bab lain. Bab sidik. Sidik ni cakap benar. Tak sama, tapi bahasa je sama. Hakikatnya tak sama. Sebab tu kita kena mengaji juga. Walaupun kata Allah, Nabi bercakap benar. Kalau bercakap benar, maknanya tak menipu. Dah. Macam tu je faham Nabi. Bukan. Tidak. Lepas tu kita rasa, dan kita dah bahas sebelum ni lah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang, maka sifat yang wajib pada hak mereka itu, hak Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam itu ada 4. Yang pertama, sidik. Sidqun. Sidik. Artinya benar, lawannya dusta. Artinya benar. Bisa masuk benar tu, Nabi tu benar, dan bercakap pun benar. Benar, nak faham dia kena faham. Nak faham tinggi tu macam mana, kena faham pendek. Baru dia mantap. Maknanya kalau tinggi tu tak pendek, pendek tu tak tinggi. Nak faham cerdik tu macam mana, kena faham bodoh dulu. Oh, bodoh macam ni, maknanya cerdik lawan dia lah. Jadi dengan kita faham dua-dua, maka mantap pemahaman kita. Jadi macam mana nak faham benar? Benar. Berkata benar. Malah bukan berkata perkataan aja, perbuatan Nabi juga benar. Perbuatan juga benar, perkataan juga benar. Nabi tu sendiri juga benar. Macam mana nak faham benar tu apa? Lawannya dusta. Tak menipu lah. Tak menipu. Maksud perbuatan dari segi gerakan, dari segi apa dia panggil? Body language. Body language. Body language. Kadang-kadang kita buat muka senyum, tapi sebenarnya hati marah. Kat situ pun dah tak benar kita. Benar segala-galanya. Kita kadang-kadang kucing datang, bukan nak bagi makan, kita ni je dia. Belai dia kata, kadang-kadang bagi makan, kat situ pun dah menipu dah. Nak bagi ayam itik makan, baru nak bagi, tengok banyak sangat, kita bagi macam ni. Kena tipu yang itu. Tu, Nabi tak bagi tu. Itu Allah benda kecil sangat. Ya, Nabi bila sebut benar, benar segala-galanya. Panggil kucing nak bagi makan betul. Bukan panggil saja. Jadi maksudnya, Nabi benar, Nabi tak sama macam kita. Benar Nabi tak sama macam kita. Benar sungguh. Kalau bercakap benar sungguh. Kalau perbuatan benar sungguh. Luar dalam sama. Sama. Sejalan. Dia bukannya cakap tak serupa bikin. Tidak. Cakap apa yang dibikin. Bikin apa yang dicakap. Okay. Itu benarnya Nabi. Dan betul ke Nabi ni benar? Bila kita sebut Nabi, Nabi dan Rasul. Mana-mana lah. Janji dia tu, pangkat dia Nabi, pangkat dia Rasul, sama lah. Bukan Nabi kita je. Semua Nabi. Nabi yang 25, Rasul yang 25, Rasul yang 313, 314, yang kita tak tahu nama sebahagiannya. Nabi yang 124,000, dia sebut kan? Sebelum ni kan? Janji Nabi, Rasul, ni lah sifat dia. Ni lah sifat dia. Apa bukti dia? Dalam Quran. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Surah Yasin kan? Qalu ya wailana. Aduh, celaka kita. Man ba'athana, siapa yang kejut kita? Min marqadina, daripada tempat tidur kita. Kita rasa baru tidur sebab kita tak perasan bila mati. Jika tidak diseksa, dia tak perasan dia tu mati. Dia macam tidur. Solat tiupan sangka kala yang kedua bila dibangkitkan sembangkit, dia seolah-olah macam bangun tidur. Seolah-olah. Bila dia bangun, seolah macam bangun tidur, walaupun mungkin beribu tahun. Mungkin berjuta tahun, tak tahulah bila kiamat. Kan? Jadi dia akan kata, qalu ya wailana. Celakalah kita. Ataupun, man ba'athana, siapa kejut kita ni? Min marqadina, daripada tempat tidur kita. Siapa kejut? Betul, baru perasan. Kiamat. Dah kiamat. Bukan dah kiamat. Bukan dah kiamat, dah bangkit balik dah pun. Dia baru perasan. Sebab tu ada saktah kat situ kan. Ada yang tak tarik nafas tu kan. Sebab apa? Terkejut.
Seumpama macam tak tarik nafas, macam saktah. Qalu ya wailana, celakalah kita, teruklah kita, habislah kita. Ataupun siapa yang kejut kita daripada tempat kita tidur ni? Betul? Sebab tengok dah tak ada bumi, tak ada apa dah. Semua dihamparkan atas arash lah. Berbumbungkan arash. Apa benda ni? Ramai orang. Kiamat, tiupan sangka kali yang kedua. Jadi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Lepas tu dia macam itulah saktah tu. Sebab tu kita disunatkan saktah kat situ. Tak tarik nafas tapi bukannya berhenti. Nak sambung ni. Tu hikmah dia. Saktah-saktah semua yang ada dalam Quran, cuba perhati. Tu cerita terkejut, seronok sampai tak bernafas seumpama gitu. Maka kita disunatkan untuk saktah juga. Jadi, betul? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Apa saya nak sebut ni? Lepas tu, dah kiamat. Tengok lagi. Bukan kiamat, dah bangkit dah. Tak perasan, mati kan, tak perasan. Betul? Dia kata apa? Inilah yang dijanjikan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan yang Rahman, yang Maha Pemurah. Ni, wa sadaqal mursalun. Tu ada. Dan benarlah mursalun. Mursal itu rasul-rasul. Jamak daripada rasul. Maka benarlah rasul-rasul yang sampaikan, yang kata kita akan dibangkitkan, maka benar. Wa sadaqal, maka benar. Kat situlah ambilnya Nabi bersifat siddiq. Wa sadaqal mursal. Siddiq itu. Maka benarlah rasul. Jadi mustahil Nabi, mana-mana Nabi bersifat dengan pembohong, penipu, dusta, mustahil. Kerana Allah sendiri yang membenarkan Nabi dan Rasul. Dan disebut sini diberi mukjizat. Nanti kita baca. Diberi mukjizat. Diberi mukjizat. Nanti dia akan sebut ni. Diberi mukjizat. Jadi, artinya benar, lawannya dusta. Okay? Mustahil dusta, wajib benar. Mustahil dusta, wajib benar. Tadi dah sebut dah. Siddiq tu benar. Lawan dia dusta. Mustahil dusta. Mustahil Nabi tu dusta. Wajib Nabi itu benar. Saya rasa kita dah bahas separuh hari tu sekejap dalam bab ni. Apa maksud mustahil dusta? Apa maksud wajib benar? Wajib benar tu kita tahu, Nabi wajib benar. Mesti benar. Mesti bercakap benar. Nabi. Itu mungkin boleh masuk lagi, boleh faham lagi. Mustahil dusta macam ni? Mustahil dusta payah sikit nak faham. Wajib benar ni boleh lagi kan? Mesti benar, mesti betul, mesti cakap betul. Tapi mustahil dusta? Sama tak mustahil dusta dengan tidak menipu? Lain. Kalau tak dapat tangkap lagi, maknanya tak khatam lagi hukum akal dengan hukum syarak, dengan hukum adat. Tak khatam lagi bab tu. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Ada 3 hukum kan? Kalau khatam bab tu mesti ada beza. Apa beza? Mustahil dusta. Okay? Bercakap dusta. Mustahil dusta. Mustahil dusta maknanya dia tak mungkin dusta. Tak mungkin tipu. Kalau tidak menipu dengan tak mungkin tipu sama. Saya cuba tukar ayat. Lain kan? Tak mungkin tipu. Tidak menipu. Tidak menipu tu, dia tak menipu. Tapi kalau nak menipu boleh? Boleh. Cuma dia tidak menipu. Mustahil dusta, mustahil tipu. Memang tak boleh tak. Mustahil dusta. Mustahil dah patut nama mustahil. Dia panggil mustahil akal. Wajib dia panggil wajib akal, wajib benar. Jadi Nabi, mana-mana Nabi, dia tak sama macam kita. Kita sentiasa mempunyai 2 pilihan. Kita ni spesies, jenis orang yang, makhluk yang sentiasa ada 2. Boleh tipu dalam bab ni, boleh tipu, boleh betul. Boleh cakap benar, boleh cakap tipu. Dua-dua boleh. Tapi kita bercakap benar. Bila kita cakap benar, kita tak tipu lah. Kan? Kita cakap benar, kita pilih untuk cakap benar. Dalam keadaan kita mampu untuk cakap tipu, tapi kita tak cakap tipu. Kenapa tak menipu? Kita tengoklah. Kerana berdosa, masuk neraka, takut sebagainya. Jadi kita boleh je tipu. Kita tak mustahil menipu. Tak mustahil, boleh je.
Nabi mustahil menipu. Kita tak mustahil menipu. Nabi mustahil menipu. Kita cakap benar, Nabi cakap benar. Cakap benar kita dalam keadaan tak mustahil kita tipu. Boleh je. Tapi kita cakap benar. Nabi mustahil menipu. Dengan maksud mustahil lah menipu. Cakap benar saja. Tak boleh tak cakap. Tak ada. Tak ada pilihan. Kita sentiasa ada pilihan. Nak cakap benar, nak cakap tipu. Kita pun cakap benar. Mampu tak nak cakap tipu? Boleh. Tapi aku nak cakap benar. Nanti berdosa. Dia panggil hukum syarak. Dia panggil wajib syarak. Rasul, Nabi dan Rasul satu je. Iaitu cakap benar. Dia tak ada pilihan tu. Dia tak ada. Dia tak ada. Sebab tu nama mustahil dusta. Tu maksud mustahil dusta. Jadi, kalau kata kita mustahil dusta, tak mustahil. Mustahil menipu, tak mustahil kita. Rasul, mustahil. Mustahil tu bukan mustahil yang bahasa Melayu tu. Mustahil ni mustahil akal. Tak boleh terima akal. Macam tu. Tak boleh terima akal Nabi menipu. Kita boleh terima akal tak kita menipu? Boleh terima akal. Tapi kita menipu tak? Tak tipu. Kita cakap betul. Tapi terima akal. Akal boleh terima bahawasanya kita ni boleh je kalau nak menipu. Okey. Tu pun saya nak rasa saya dah terang sebelum sikit. Jadi maka komplit. Nak baca sikit lagi tu. Bermula dalil. Tengok dalil dia. Bermula dalil benarnya itu, maka kerana bahawasanya jikalau tiada benar oleh mereka itu, kalau Nabi Rasul ni tak benar, maksudnya Nabi Rasul tak benar ni bukan menipu kan? Dia macam kita juga. Nabi Rasul ni macam kita, bercakap benar juga, tapi tak mustahil menipu. Jika macam kita. Tu maksud jikalau tiada benar mereka itu. Bukan jika menipu mereka itu, bukan. Sebab Rasul memang tak boleh menipu pun. Dia tak ada pun pilihan untuk menipu. Jadi, jikalau tiada benar mereka itu, dengan maksud, jika Rasul pun macam kita, cakap benar, tapi tak mustahil menipu. Macam kita, macam mana? Niscaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala yang maha mulia. Maka, lazimlah dusta. Macam ni. Maka, berkemungkinan. Berkemungkinanlah apa yang Allah khabar, Allah wahyu kan, berkemungkinan salah. Nabi cakap benar, tapi ada kemungkinan salah tak? Ada kemungkinan salah. Sebab Nabi ada kemungkinan dusta. Kalau Nabi tak ada kemungkinan dusta, dengan maksud mustahil dusta, dapat wahyu, maka mustahil lah salah. Apa yang wahyu sampai, mustahil lah. Nampak dia punya kesan tu. Kalau kita kata Rasul macam kita, bercakap benar, tapi tak mustahil menipu. Tapi Rasul tak pernah menipu. Tak pernah pun menipu. Rasul tak pernah menipu. Tapi tak mustahil menipu. Cuma tak pernah je menipu. Maka wahyu daripada Allah tak betul-betul yakin ada kemungkinan salah. Kenapa ada kemungkinan salah? Kemungkinan tipu. Kerana orang yang bawa tu pun ada kemungkinan menipu, walaupun dia tak menipu. Tapi kalau tak ada kemungkinan menipu, memang dia benar, mustahil dusta, maka mustahil salah. Apa wahyu yang diturunkan mustahil salah, mesti betul. Kat situ jazam sungguh tu. Bukan sekadar kita percaya orang, tak sama percaya orang yang kita kenal tak sama macam kita percaya Rasul, tak sama. Kita percaya sungguh, kita kenal daripada kecil sampai besar. Mungkin anak kita, mungkin kawan, tak kisahlah. Kita kenal dia sungguh. Sanggup dengan nyawa kita pun sanggup lagi mempertahankan. Kenal sungguh dia ni. Dari segi cakap benar, contoh. Macam mana percaya kita kat dia pun ada kemungkinan dusta, ada kemungkinan. Tapi kita percaya. Dia tu ada kemungkinan. Tapi percaya dengan Rasul lain. Jauh, tak ada kemungkinan. Mustahil salah. Bila percaya kat Nabi, mustahil salah. Percaya dekat orang lain, tak mustahil salah. Tapi dia betul. Aku yakin dia betul. Sanggup aku pertahan dengan nyawa. Betulnya dia. Tapi mustahil tak dia salah? Tak mustahil. Tapi dia betul. Nampak beza tu. Rasul tak ada. Mustahil salah. Mustahil Rasul salah. Dari segi penyampaian apa yang disampaikan daripada wahyu tu. Mustahil salah. Jadi apa yang diterima wahyu daripada Allah, itulah yang disampaikan. Kita tengok. Surah apa? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla tu menyinggung Nabi sendiri tau. Bahasa lain, marah Nabi balik. Macam kena kat Nabi balik. Tapi kenapa Nabi? Patutnya, sorok lah. Ni aku yang kena ni. Ni aku kena ni. Sorok lah.
Kalau bab cerita tu panjang lah. Maksudnya menyinggung Nabi. Iaitu ketika Nabi tengah bercakap dengan pembesar-pembesar, datang orang buta. Abasa wa tawalla, datang seorang buta. Lepas tu Nabi pun, pembesar ni, kalau pembesar ni, ketua kabilah ni masuk Islam, dia punya anak buah dia mungkin beribu orang semua masuk Islam. Macam kita lah, sultan masuk Islam, rakyat semua masuk Islam. Macam tu lah. Tengah duduk, terangkan. Macam ada kemungkinan macam ni. Boleh ni. Dia pun dah tahu orang buta. Abasa wa tawalla anjahul a'ma. Nabi pun, dia kata, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, nak tanya. Ada benda nak tanya. Nabi pun, aku tengah cerita, berpaling. Turun wahyu. Tegur lah. Menyinggung Nabi. Kalaulah tidak, Nabi sorok lah yang tu. Nanti aku yang kena ni, aku kena ni. Kenapa ada sampai sekarang kita baca surah? Tu nak beritahu, benar sungguh-sungguhnya. Tak ada sorok-sorok. Walaupun menyinggung dirinya sendiri. Itu dalam bab-bab lain, banyak lagi bab-bab lain. Bab kahwin, nak kena kahwin dengan orang ni. Bab anak angkatnya Zaid. Betul lagi, panjanglah lagi cerita tu. Semua menyinggung. Menyinggung Nabi sendiri. Menyinggung tu maksud kena balik. Tapi Nabi tetap sampaikan juga. Sebab itu wahyu. Nabi mustahil dusta. Lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala. Jadi kalaulah Nabi macam kita juga, maka berkemungkinanlah khabar Allah Ta'ala tu tak tepat. Walaupun tepat, tapi ada kemungkinan tak tepat. Sebab yang menyampaikan dia pun ada kemungkinan dusta. Kerana membenar Allah Ta'ala mereka itu dengan beberapa mukjizat datang. Nanti ada dulu bab mukjizat. Kemudian apa lagi? Jadi apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi sampaikan bukan daripada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada apa yang diucapkan menurut kemahuan nafsu Nabi sendiri, tidak, melainkan wahyu daripada Allah. Jadi semua Nabi dan Rasul adalah benar apa yang dikhabarkan, dia disampaikan. Mustahil Nabi dusta. Kalau dia bergurau pun macam benar juga. Macam itulah. Dia bergurau macam tak betul, tapi hakikatnya betul juga kan. Biasa kita dengar cerita tu, orang tua datang, dia tanya, aku dah masuk Islam, sekarang ni aku nak tanya dia orang tua, orang tua masuk syurga tak? Nabi jawab tak masuk kan. Itu biasa kita dengar cerita tu. Allah minta maaf lah, orang tua tak masuk syurga. Sedih lah dia. Lepas tu Nabi pun cakap, lepas tu Nabi nampak macam bohong, tapi macam main-main kan, macam nak, tak, betul. Kerana bila masuk syurga, semua umur 33 lelaki, 17 perempuan. Sweet 17 perempuan, lelaki 33. Jadi betul tak orang tua tak masuk syurga? Betul. Tapi nampak macam macam tak betul. Tapi gurau pun betul. Gurau pun betul. Beza dengan kita lah. Kita kalau setakat cakap mengaku terus. Memang mengaku terus kita. Nabi bergurau pun betul. Bergurau. Jadi kita kena pegang dekat hati. Bukan kita sekadar belajar tahu je, kita pegang kat hati. Tak boleh dustakan Nabi. Nabi semuanya betul. Semua betul. Semuanya dari Allah. Sesiapa yang ada lintasan dekat hati macam Nabi, dia betul ke tak? Betul ke tak? Buang cepat-cepat. Khatir syaitan tu, buang cepat-cepat. Jangan duk bela dia. Kalau bela dia, silap-silap jadi kafir. Sebab dia akan menolak. Kalau bela dia, dia memang akan datang. Syaitan akan datang. Dia punya khatir. Betul, kadang-kadang lantas. Betul ke Nabi ni? Betul ke Nabi tu? Entah-entah Quran ni reka. Dia akan datang. Tolak cepat-cepat. Tolak tu dapat pahala. Tolak. Tapi kalau bela macam mana? Dia bela kan? Macam mana? Ya kot. Cuba fikir. Dia bela. Betul kot salah. Lepas tu baca pula orang-orang yang memang menentang agama ni, menentang Nabi tu, kita baca. Yalah, kita bela dia tu. Jangan bela. Lintasan semua orang ada. Lintasan semua orang ada. Cuma bila lintas, itu punca untuk dapat pahala, iaitu tolak. Tolak tu mujahadah. Susah nak tolak tau. Nak tolak. Rasul benar. Astaghfirullahalazim. Pahala dapat. Tapi kalau bela fikir, jangan membela, jangan bela. Jangan bela perasaan itu. Ada satu kisah Nabi Ibrahim yang nak bagi tahu
Tadi cerita Nabi kita, Nabi Ibrahim. Yang dirakamkan dalam Al-Quran, yang mana nampak macam tipu. Kan Nabi tak boleh mustahil dusta, tapi kadang-kadang ada kisah yang seolah-olah tipu, seolah-olah Nabi tipu. Walaupun tipu tu dengan tujuan baik sekalipun. Tak, Nabi tetap tak gitu juga. Tapi kadang-kadang ada ayat-ayat Quran sendiri. Kalau kisah-kisah tu lagi banyak kita dengar. Ayat Quran sendiri yang seolah-olah menipu. Kisah yang paling masyhur surah Al-Anbiya ayat 63. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Itu paling masyhur. Cerita tu. Kat mana menipunya? Nampak macam tipu. Kita dah pegang dah ni. Nabi mustahil tipu. Tetapi ada ayat Quran macam Nabi tipu. Maka kita je tak faham. Ada maksud yang sebenar. Kita tak sampai lagi maksud tu. Jika kita jumpa cerita-cerita macam tu. Itu cerita Quran. Kalau cerita yang bukan daripada Quran, daripada dengar-dengar, lagilah kita pegang. Sebab kita dah ada akidah. Nabi cakap benar. Tiba-tiba kita dengar kat radio ke kat mana, kita kejap. Asal dia kata Nabi macam menipu ni? Biasanya dia akan kata tujuan tu baik. Tapi kita tak boleh tujuan baik bergurau pun betul. Jadi kita pun gantung cerita tu, aku tak nak terima dan tak nak gantung, biar. Kita tak terima sebab kita ada akidah. Tu penting akidah tadi tu. Contoh itu kalau cerita. Kalau ayat Quran tetap juga kita pegang. Pegang apa? Pegang Nabi cakap benar. Habis ayat Quran kata Nabi bohong, aku tak tahu maksud dia. Nanti aku jumpa bila-bila. Tapi Nabi cakap benar. Nampak? Kita tak terus. Ayat Quran kata terus percaya. Terus kita faham begitu. Kita yang salah faham. Maksud Quran tak macam tu. Kita yang salah faham gitu. Jadi kita kena pegang dulu. Contohnya dalam surah Al-Anbiya ayat 63. Ketika Nabi Ibrahim dia pecahkan semua berhala-berhala. Waktu tu ada keramaian. Semua pakat-pakat pergi keramaian. Nabi Ibrahim orang yang terakhir dilihat. Ada di kota tu. Bila habis keramaian, raja balik semua ke kota balik, tengok semua berhala hancur, kecuali satu je yang tak hancur. Kisah ni cerita dalam Quran. Satu je tak hancur, yang paling besar tak hancur. Ada kapak dekat tangan dia ataupun dekat telinga dia. Tengok apa riwayat. Ada kapak dekat patung yang paling besar. Okey. Kemudian itu ayat yang sebelum tu lah. Ayat 63 dia. Bila cari siapa yang buat, seorang ni kata, aku perasan orang terakhir ada dekat kota ni, aku orang last keluar. Masa aku keluar tu ada Ibrahim. Panggil Ibrahim. Siapa yang pecahkan? Kemudian di kisah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 63, qala kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau kita terjemah gitu je, kalau yang biasa kita dengar, Nabi Ibrahim kata, bukan aku. Kau tanyalah patung yang paling besar. Sebab yang pertama, dekat tangan dia ada kapak. Yang kedua, dia je tak pecah. Mana dia lah pecah kan? Itu maksudnya. Dia lah pecah kan? Tujuan tu baik Tujuan baik macam mana? Bila orang-orang raja tadi jawab, dia tak bantai balik. Ini tujuan nak mana ni? Dia jawab apa? Kau gila ke Ibrahim? Ini batu. Dia mana boleh gerak? Dia tak boleh bergerak. Nak angkat tangan pun tak boleh. Macam mana nak pecahkan semua berhala yang lain? Ini nak balas ni. Pulang paku buah keras. Nak balas ni. Apa dia balas dia? Kalaulah dia gerak pun tak boleh, engkau pergi sembah apa? Tu tujuan dia. Tapi kita tak nak cerita yang tu. Kita nak cerita yang dia kata, bukan aku. Pecahkan. Yang besar tu yang pecahkan. Betul ke? Menipu kan tu? Kan Nabi Ibrahim yang pecahkan? Sebab tu kita pegang kejap-kejap. Bukan Nabi Ibrahim tak menipu. Habis tu ayat Quran, mari kita tengok. Qala, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabirhum hadha. Dia kata gini. Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabirhum hadha. Yang paling besar yang buat. Nabi Ibrahim tak kata bukan aku. Tidak. Nabi Ibrahim kata, yang paling besar lah buat. Yang paling besar lah pecahkan. Tu, bal fa'alahu. Bahkan yang buatnya kabirhum, yang paling besar, hum haza, kabirhum haza, yang paling besar di kalangan kita, macam tu lah kot. Yang paling besar di kalangan semua ni, dia lah yang buat. Yang paling besar. Dia tak kata
berhala besar. Dia kata yang paling besar. Raja dan rakyat semua faham siapa yang paling besar. Yang tu. Nabi Ibrahim tak cakap yang paling besar. Nabi Ibrahim tak cakap berhala paling besar. Nabi Ibrahim cakap yang paling besar di kalangan kamu. Siapa yang paling besar? Berhala lah. Kau yang cakap sendiri, aku tak cakap. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim cakap betul, cakap benar. Iaitu maksud yang paling besar tu ada banyak maksud kan? Kadang-kadang besar tu maksud fizikal. Besar. Kadang-kadang maksud besar tu dari segi pangkat. Kalaulah dia pegawai tinggi tu, pengarah apa, kita kata dia orang besar. Walaupun dia kecil. Tinggi ni. Kita kata dia orang besar. Orang besar datang ni. Kan? Sedangkan dia kecil aja. Jadi, bila sebut besar dia ada dua. Satu besar fizikal, satu besar pangkat. Maksud Nabi Ibrahim besar pangkat. Dalam ramai-ramai yang ada, berhala-berhala, termasuk raja, termasuk rakyat, termasuk Nabi Ibrahim. Siapa yang paling besar dari segi pangkat? Nabi Ibrahim lah besar dari segi pangkat sebab Rasul. Maka Nabi Ibrahim mengaku aku buat. Yang kau faham lain tu siapa suruh? Nampak? Kita faham lain. Sebelum ni kita faham Nabi Ibrahim tipu dulu untuk bantai balik. Bila dia balah, katok balik. Pandai muka kena. Kalau lah dia tak boleh bergerak, dia tak boleh buat apa, tak boleh mendatangkan manfaat, tak boleh mendatangkan mudarat, yang kau pergi sembah buat apa? Tu poin nak tu. Tapi tipu dulu. Rasul walaupun begitu tak tipu juga. Sedangkan bergurau pun jadi betul. Cakap betul. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim dia panggil kalam tauriah. Double meaning. Dari kalam tauriah. Cakap satu, maksud banyak. Macam Imam Syafi'i bila dia nak kena bunuh dengan raja, sebab raja tu berpahaman Mu'tazilah, dia mengatakan, dia suruh kata, ambil Quran, kau kata ni adalah makhluk. Kalamullah Quran ni. Dia angkat Quran. Kau cakap sekarang. Ada ulama-ulama waktu tu tak nak cakap. Dia kata ni adalah qadim, bukan makhluk. Alah kalamullah, bukan makhluk. Qadim, bunuh. Sampaikan Imam Ahmad pun kena penjara. Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ke Imam Syafi'i, dia angkat, kau kata, kau tidak. Kau tengok kawan-kawan semua dah kena. Imam Syafi'i kata apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ni makhluk. Mantap. Dia suruh, raja suruh cakap Quran aja. Makhluk. Ni makhluk Quran. Kalamullah ni makhluk. Dia pergi cakap empat-empat. Apa dia? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Keempat-empat ni makhluk. Semua anak murid dia marah. Apa lah? Kata Tok Guru besar. Kena gertak sikit. Dah mengaku. Dah ni. Aku tak cakap Quran tu makhluk. Aku cakap empat-empat ni tangan aku. Ni lah makhluk. Betul tak? Nipu tak? Tak nipu. Kalam tauriah. Double meaning. Jadi begitu juga Nabi Ibrahim. Memanglah ni makhluk, ni kan jari. Keempat-empat ini adalah makhluk. Maka lepas Imam Syafi'i, terus dia pergi ke dia masa tu di Iraq, di Mesir. Itulah, terus dia pergi. Dia duduk di sana, di tempat lain. Sebab dia lepas. Sedangkan Imam Hanbali kena sebat. Berapa lama kena penjara? Dia guna kalam tauriah. Kalam perkataan jawami'ul kalim, perkataan yang satu perkataan banyak makna yang lain. Maka kadang-kadang boleh selamat. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Macam kata, suami kata, balik rumah bapak kamu. Marah gaduh-gaduh. Kau balik rumah bapak kau. Okay. Cakap tak? Jatuh tak? Tengok apa niat dia? Isteri dia ingat kena cerai. Dia kata tak, hukuman kejap kau balik, minggu depan datang balik. Aku ambil minggu depan. Bila lah aku cerai kau, tak cakap cerai pun. Sama lah. Sama lah maksud. Okay. Kemudian, habis. Disebut kat sini pula, okay, itu antara bukti Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul bercakap benar. Benar tu benar sungguh. Sampaikan, bergurau pun benar. Sampaikan jika ada cerita, ada ayat-ayat, ada Quran, ada hadis yang seolah-olah kalau kita baca sekali lalu macam bohong, maknanya ada maksud lain. Kita je tak jumpa lagi maksud tu. Nak kata benarnya sungguh. Dan dia kata kat sini, dan Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan beberapa mukjizat datang ia. Dengan bahasa sekarang,
Allah Ta'ala bagi mukjizat, nak bagi tahu benarnya Nabi ni. Nah, ambil lagi mukjizat. Itu tanda apa yang Nabi ni benar dengan mukjizat yang didatangkan pada mana-mana Nabi dan Rasul. Satu je lah kita cerita mukjizat, satu cukup lah. Apa mukjizat Nabi ya? Ada satu mukjizat Nabi yang nak kata membenarkan Nabi ni benar, cakap benar. Bila para musyrikin waktu tu 5 tahun sebelum hijrah. Waktu tu umat Islam memang kena tekan, minoriti dekat Mekah kena tekan. Mereka bila Nabi menyampaikan, mereka minta datangkan bukti. Dia tak percaya Nabi nak datang bukti. Sebab bila Nabi cakap dia tak percaya, kerana itu Allah bagi mukjizat untuk membenarkan Nabi tu. Itu dia kata. Bila dia minta buat datang bukti, dia beritahu lah bukti akal. Begini, Allah tu maha berkuasa gini. Dia orang tak boleh terima lagi. Dia kena bukti lain pula. Maka antara bukti lain adalah perkara yang mencari adat, dia panggil. Adatnya biasa begitu. Cari, koyak adat tu. Bukan mencari akal, mencari adat. Adatnya biasa gitu, tiba-tiba kita cari. Cari adat tu. Mukjizat. Akhir sekali, Nabi belah bulan. Tu lah. Nak kata Nabi tu benar. Nabi kata, aku benar, malah kiamat dah dekat. Nabi kata, aku adalah Rasul akhir zaman. Antara tanda kiamat besar, antara tanda kiamat dah hampir adalah diutuskan Rasul akhir zaman. Itulah tanda kiamat dah hampir. Kita sekarang lah dah ujung sungguh. Nabi diutuskan aja, waktu tu akhir zaman dah. Dah hujung. Yelah, Nabi Isra' Mi'raj kan tengok orang tua bongkok tu kan. Tu pun dah tua dah. Dia tanya Jibril tu apa? Itu dunia. Allah tuanya. Tua dah. Tak lama dah dunia. Tu 1400 tahun lepas. Sekarang dah tahu lah. Menegak begitu lah. Orang tua tadi tu dah macam ni lah kot. Dah kita dah hujung sangat dah. Dan kita boleh tengok apa yang berlaku kan. Memang masa 70-an, kalau orang hidup zaman 70-an masih lagi ingat 80-an, dia takkan terfikir akan ada jadi apa pelik-pelik sekarang. Dia takkan terfikir orang sanggup kata bukan-bukan kat Nabi, cakap secara terang-terang, maki-maki Allah, maki Nabi. Padahal kena tangkap lah. Kena tangkap tak? Naik atas pentas, kata gitu-gitu, hafal Quran, telanjang. Kita tak terfikir waktu tu. Yang jahat, dia akan kata, aku jahat, aku buat jahat lah. Tapi aku jahat, aku tahu. Tapi dia takkan kacau buat agama. Kan? Mak rempit pun waktu tu akan slowkan motor apabila lalu kat surau masjid. Siapa ingat? Tahun 70, 80, awal 90-an kot. Masuk milenium 2000 ke atas ni, gila dah. Itu pun kita tahu, tak logik. Orang kahwin dengan binatang. Luar negara dah berlaku. Ada kahwin dengan Messi basuh. Cannot brain lah. Rasa kalau kat sini rasa nak sepak je kau ni. Gila. Tak, masuk kahwin tu, dia kahwin dan ada sijil. Betul kita main kahwin. Kalau dia kata dia kahwin, tak layan. Gila. Ada sijil kahwin. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu lama dah. Kahwin dengan biawak, ada kahwin dengan buaya. Kahwin lah dengan buaya orang tu, buaya tembaga. Ni buaya betul. Ada lah keluar negara dah berlaku dah. Kita tak apa benda bodoh sangat ni. Ni akhir zaman. Akhir zaman. Masa tu Nabi kata, aku adalah petanda akhir zaman, nak kiamat dah ni. Bukti. Kiamat nanti akan hancur. Akan bintang berlaga dengan bulan berlaga dengan bumi, berlaga dengan planet, macam tu lah. Berlaga semua. Cakrawala ni habis hancur. Tak percaya juga. Nak bukti. Maka Nabi pun belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah datang dekat dah saat tu, terbelah bulan. Nabi pun tengok gini. Gitu. Dia buat gitu. Maka bulan tu pergi sebelah kat sini, sebelah kat sini. Sebelah kat sini tu maksud jauh lah, terbelah gitu. Bukannya, tengok, nampak tak retak-retak sikit? Nampak tak? Ada tengah-tengah. Okey, dah, cukup. Macam silap mata kan. Tak. Betul-betul. Terbelah. Tak kat sana. Sebelah belah sana. Nampak? Sebelah belah sana.
Ush. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata sihir pula. Kata sihir pula bila ada perkataan macam tu. Mereka yang tak terima. Kita ada kawan-kawan kita yang dalam perjalanan import export kan. Diorang import export pergi Syam kan, diorang tak lama sampai, mungkin seminggu 2 minggu lagi sampai naik unta. Sekarang ni mungkin ada dekat belah-belah sana, yang ada sana lah, yang bulan belah sana, yang belah sana pun sama. Ada kita punya yang ni yang nak pergi berdagang nanti, mesti dia sekarang dekat perjalanan naik unta ni, sebab dia tahulah kan. Nanti dia balik, kita tanya, tentang kita je, mata kita je kena sihir dengan Muhammad. Pada hari kejadian tunggu balik, diorang balik tanya, nampak tak? Aku nampak. Memang terbelah. Power sihir. Power sihir pula. Macam tu lah. Betul? Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka mendustakan Nabi, mengikut hawa nafsu mereka, sedangkan setiap perkara tu dah tunjuk jelas-jelas dah. Itu sedikit bukti. Jadi sempurna perenggan kita. Nabi siddiq artinya benar, lawannya dusta, mustahil dusta, wajib benar, mustahil akal dusta, wajib akal benar. Bermula dalil-dalil benarnya itu, maka bahawasanya jikalau tak benar, jikalau berkemungkinan untuk dusta Nabi ni, niscaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala, maka berkemungkinanlah Quran tu pun tersalah, tertipu dan sebagainya, ada kemungkinan. Kerana benarnya lagi Nabi kerana membenar Allah yang benarkan, dengan Allah bagi mereka itu dengan beberapa mukjizat. Datang ia duduk belakang. Wallahu a'lam kata situ. Hanya last kali wallahu a'lam. Lepas dah cerita last kali wallahu a'lam. Yang hakikatnya Allah yang tahu. Satu. Yang kedua pula. Yang kedua ni tak panjang, yang kedua ni tak sempat panjang, tak sempat. Tengok banyak mana yang sempat. Yang kedua, sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Amanah. Apa maksud amanah? Kita juga amanah. Amanah ni percayaan, lawannya khianat. Maksudnya seorang yang beramanah lah. Jika diberi tanggungjawab, dia beramanah dengan tanggungjawab tu. Diberi barang untuk simpan, dia simpan elok-elok. Dia tak khianat tu. Erti percayaan. Amanah ni kepercayaan. Erti boleh dipercayai, percayaan. Itu percayaan bahasa dia, kepercayaan. Lawan kepercayaan ni khianat. Malah dia digelar Al-Amin kan oleh Arab Quraisy. Mustahil khianat, wajib percayaan. Sama juga dalam tadi, sama juga. Mustahil khianat. Kita orang bagi apa-apa suruh simpan ke, orang bagi tanggungjawab, kita amanah dengan tanggungjawab tu. Dan kalau barang kita simpan barang, mana kita amanah? Nabi amanah juga. Sama ke tak sama? Kerana dalam kita beramanah, kita boleh je nak khianat. Boleh je nak khianat. Tapi kita takut dosa, maka kita tak khianat, kita amanah. Mustahil tak kita khianat? Tak mustahil. Tapi kita tak khianat. Walaupun tak mustahil, aku tak nak khianat. Aku nak amanah, berdosa tu masuk neraka. Maka aku amanah kerana takut dosa dia panggil. Takutlah, kita takut. Mustahil ke kita khianat? Tak mustahil. Kita boleh je nak khianat, kita tak nak. Rasul tidak, sama juga. Rasul mustahil khianat tu, mustahil khianat. Tak mungkin khianat. Tak boleh khianat. Tak boleh khianat. Tak boleh. Dia tak ada pilihan. Nabi hanya amanah aja. Amanah dengan hukum. Sebab tu amanahnya ni, jika ada apa-apa yang berlaku, Nabi terus kena tegur. Bila apa-apa berlaku yang salah, Nabi terus tegur. Itulah nama amanah. Nabi tak, kita kadang-kadang kita tahu ini betul, ni salah, kita ada ilmu. Kadang-kadang bila kita tengok salah, kadang-kadang kita tegur, kadang-kadang tak tegur. Kadang-kadang tegur sebab kita rasa boleh tegur. Kadang-kadang kita rasa tak boleh tegur, kita tak tegur. Kadang-kadang kita malas nak tegur. Dah 14 kali dah aku tegur, tak dengar juga. Kita malas. Maknanya kita tak amanah dengan ilmu tu. Rasul tidak. Rasul jadi je tegur. Sebab tu dia panggil takrir, apa? Dia panggil apa? Ambil kisah ni lah, baru senang faham saya nak sebut apa ni. Dia boleh jadi hukum walaupun Nabi tak cakap boleh. Sebab Nabi biar, maknanya halal, maknanya boleh. Tapi Nabi tak cakap boleh, Nabi biar. Sebab Nabi ni mustahil khianat, wajib amanah. Kalau salah, Nabi mesti tegur.
Kita boleh kata tak? Memanglah Nabi memang akan tegur, tapi mungkin kadang-kadang Nabi tak tegur juga. Nabi boleh je kalau tak tegur. Tak tegur tu tak beramanah dengan ilmu dah. Boleh aja. Mungkin time tu pening kepala, mungkin time tu serabut, mungkin tak ada. Nabi amanah. Mustahil khianat dengan ilmu itu. Jadi mesti tegur. Jadi kalau Nabi diam, maknanya boleh lah. Contohnya Bob. Biasa kita dengar cerita tu, tapi kita tak pernah relate pun dengan Nabi ni yang bersifat dengan amanah. Bob, sahabat makan. Kan dog ni bahasa sekarang, bahasa Melayu biawak. Biawak, tapi dog tak sama dengan biawak ni, biawak Malaysia ni lain. Dog lain. Dog ni dia makan tumbuh-tumbuhan dia herbivore. Betul tak? Herbivore. Dia bukan carnivore. Kita punya ayam pun dia rantai. Kita punya biawak carnivore ataupun omnivore. Tahu apa benda saya sebut ni? Semua tak tahu. Ada orang tahu. Masa ni lah nak pakai yang kita belajar dulu. Kalau tidak sia-sia je belajar. Belajar bukan main. Sains-sains tu semua masuk periksa hafal. Itu tak pakai. Masa ni lah nak pakai. Biawak kita dia bantai semua. Jadi kan itu haram. Tak boleh. Cara dia makan pula macam tu, menyambar. Binatang yang makan cara menyambar gitu, menerkam gitu, tak boleh, haram kita. Dog dari segi bentuk mungkin nak sama dah, tapi spesies berbeza. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi para sahabat duk makan ni, duk buat barbecue apa ni. Nabi pun datang. Dia orang pelawak, makan belah ekor sedap ni. Makan. Nabi kata, Nabi tak pecah liur. tak peringin lah. Nabi kata, Okey, apa? Maksudnya tak nak lah, Nabi tak nak. Nabi pergi. Nabi tak kata boleh makan. Nabi tak kata pun boleh makan. Nabi tak kata pun tak boleh makan. Maka boleh makan tak? Boleh. Sebab apa? Nabi amanah. Kat mana kaitannya? Kat sini ya. Nabi bersifat amanah. Nabi bersifat amanah. Orang makan top, Nabi biar je. Maknanya halal. Kat mana kaitan? Kalau tak mengaji ni tak faham kaitannya kat mana. Itulah kaitannya. Mustahil khianat. Khianat apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi ilmu yang ataupun wahyu yang turun, benda apa yang boleh, apa yang tak boleh, ada dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi biar je dia makan. Sedangkan ianya haram. Mustahil. Habis Nabi biar, mana boleh tu? Mana boleh? Tu maksud mustahil khianat. Wajib amanah, mustahil khianat. Dia sebab amanah dengan segala-gala. Amanah dengan ilmu, amanah dengan semualah. Amanah dengan wahyu, amanah dengan perbuatan, semualah. Semua amanah dengan segala-galanya. Jadi kita boleh kata gini, kita amanah wajib syarak. Wajib syarak amanah. Nabi wajib akal amanah. Tu bahasa ilmiah dia gitu lah. Apa maksud dia? Maksud dia tadi tu lah. Mustahil bagi Nabi untuk khianat, tak mustahil kita untuk khianat. Tapi kita disuruh untuk jangan khianat. Dalam keadaan kita mampu untuk khianat. Sebab tu dapat pahala. Kalau tak khianat. Kita mampu nak khianat boleh ni. Tapi ada satu suruhan iaitu tak boleh khianat. Haram. Jangan khianat. Kita pun tahan. Aku tak nak khianat. Sebab suruhan tadi. Sebab tu dapat pahala. Sebab tu dapat pahala. Sebab kita mampu. Tidak mustahil kita untuk khianat. Jadi kita beza dengan kita. Amanahnya Nabi dan Rasul, mereka hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah, perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Mereka tak buat perkara yang haram, mereka tak buat perkara yang makruh, dan perkara harus pun mereka tak buat. Harus pun. Malah mustahil dia buat. Mana-mana Nabi dan Rasul mustahil buat perkara haram, mustahil buat perkara makruh. Boleh kita kata mustahil buat perkara harus. Mustahil. Nabi hanya buat perkara wajib dan sunat saja. Mustahil. Kita boleh tak nak buat perkara haram? Boleh, tapi kita tak buat. Nabi mustahil. Okey. Jadi Nabi dan Rasul hanya melakukan perkara yang wajib dan sunat saja. Perkara harus pun tak buat. Apa dia perkara harus? Makan apa hukum? Makan. Harus. Nabi tak makan. Gitu. Sebab Nabi tak buat perkara harus.
Nabi tak makan babi. Okeylah, sebab perkara haram, kita dah tahu. Tapi Nabi, perkara harus pun Nabi tak buat. Antara perkara harus, berjalan, makan, melompat. Semua tu perkara harus. Tapi Nabi tak buat ke? Nabi buat. Tadi kata Nabi tak buat perkara harus. Okay. Maknanya kat sini, betul Nabi tak buat perkara harus. Nabi buat perkara wajib dan sunat. Nabi makan. Nabi makan sebab apa? Sebab nak ibadah. Nak sembahyang, kaki kena kuat untuk berdiri. Nak berperang, tangan kena kuat. Maka kena makanlah nak kuat. Maka makan tu bukan sebab nak makan. Bukan. Maka makan tu dia jadi sunat, kadang-kadang dia jadi wajib. Yalah kalau nak solat fardu. Nak solat fardu kena berdiri. Nak berdiri kena makan, nak ada zat. Jadi makan tu jadi wajib lah. Kalau tidak nak sembahyang berdiri macam mana? Jadi makan. Nabi makan. Sebab tu kita biasa dengar Nabi makan bila lapar. Berhenti sebelum kenyang. Sebab bila dah kenyang makan juga harus. Tak berdosa. Kenyang ni. Apa maksud kenyang? Masuk kenyang tak lapar. Itu masuk kenyang. Masuk kenyang itu tak lapar. Bila tak lapar tu lah kenyang. Betul tak? Ke salah? Ke kenyang kena dulu? Tak lapar tu lah kenyang. Lapar lawan dia kenyang. Lapar lawan dia kenyang kan? Jadi bila dia tak lapar, berhenti lah. Nabi berhenti. Bila Nabi tak lapar, berhenti. Bukan Nabi kenyang baru berhenti, tidak. Kita kenyang, kita makan pun kenyang lagi. Maksud dalam keadaan tak lapar kita makan lagi. Beza. Tadi kata sama, macam sama je, beza. Jadi sebab Nabi tak buat perkara harus. Berjalan harus. Nabi berjalan bagaimana? Pergi berdakwah, jadi wajib jalan tu. Sebab tu kan Nabi tak buat perkara harus. Kita biasa lalu tengok ada macam pokok apa ke apa, pergi pegang pokok, patahkan. Tengok, buang daun. Alah, satu daun aja pun. Pernah buat? Apa hukum dia? Nabi tak pernah buat kerja macam tu. Sama ada wajib ataupun sunat Nabi buat. Nabi buat. Amanah lah. Amanahnya Nabi dengan surah. Allah hanya apa yang Allah dan Rasul suruh je Nabi buat. Bila suruhan ada dua je. Satu suruhan wajib, satu suruhan sunat kan? Harus bukan suruhan. Jadi Nabi dan Rasul amanahnya hanya buat perkara yang Allah suruh. Bila sebut yang Allah suruh, hanya wajib dan sunat aja. Makruh tak buat, haram jauh sekali, harus pun tak buat. Jadi itu perbahasan berkaitan dengan amanah. Nak kena berhenti dah ni. Kalau sambung lagi, saya tak boleh sembahyang isyak kan. Kat sini. Saya kena balik. Saya ada kelas satu lagi. Okay, kita kena sambung akan datang. Kita berhenti kat amanah separuh suku sikit baru berhenti kat amanah. Kita akan sambung akan datang. Macam hari tu kan, macam hari tu saya balik tu tak sembahyang, tak syok pula. Sebab saya ada kelas. Jadi siapa yang nak join kelas online, Zoom, Risalah Tauhid, hari ni bab Tauhid, Risalah Tauhid, boleh join lah, masuk kat saya punya link, ada kat Facebook saya nanti 9.30. Wallahu a'lam. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.